Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat yang sama-sama berada di dalam majlis kuliah untuk pagi Jumaat, kuliah duha di pekarangan kompleks SIG Langkawi Kuah pada pagi ini. Yang saya hormati seluruh kaki tangan dan juga jawatan kuasa penganjur untuk program kuliah duha, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kitaran masa kepada kita ni, kitaran yang sangat bernilai dan berharga kerana kita isi dengan seluruh amal kebaikan. Di samping kita juga tak terlepas daripada melakukan segala perkara-perkara yang kita telah susun atur untuk kesempurnaan kehidupan kita. Kalau kita ni dalam kapasiti ataupun dalam posisi mana sekalipun, bekerja dengan cara kerjanya, orang yang jadi pengurusan atasan, cara pengurusan atasannya, orang yang jadi buruh bekerja sebagai buruh dengan cara buruhnya, dan juga orang yang jadi suri rumah tangga dalam rumah tangganya, yang duduk dalam rumah setiap masa 24 jam buat semua kerja-kerja rumah. Jangan dianggap sebagai suatu benda yang merugikan, tapi sebenarnya itulah amalan-amalan yang istimewa yang Tuhan bagi. Padahal kalau kita kerja kerani, kita lebih hebat daripada kerani ada kita lah kata. Tak tahulah betul ke tak. Allah kerja kerani bukan payah. Mana dia kata, aku hak jadi suri rumah pun boleh kerja kerani, jangan apa. Tahu dah, pergi kerja lah tengok. Sebab tu Tuhan tak bagi kita duduk tang tu. Dia bagi kita duduk, jaga suami, jaga anak-anak, dan juga jadi berbagai-bagai kerja di rumah yang orang perempuan buat. Orang perempuan kata kami ni nak jadi pahlawan pergi duk perang, kami tak boleh lah, pasal kami mungkin tak mampu. Siapa kata orang perempuan tak mampu? Orang perempuan dah jadi pejuang dan pahlawan sampai sanggup gadaikan nyawa ketika melahirkan anak, tak dianggap pejuang lagi ke? Ataupun saja buat tak tahu atau tak ingat ya. Bukan sikit-sikit je oi. 7 orang beranak, dia kata kami bergadaikan nyawa sampai dekat-dekat nak terlepas nyawa, terkeluar nyawa, macam orang pergi perang lah juga. Kami pun kira je setengah daripada perang lah juga tu kata. Dan kehidupan kita berada dalam posisi yang berbagai. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, mukminin mukminat yang dihormati sekalian, pada pagi ini saya terjumpa dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah. Kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah, cerita pasal 10 jenis manusia yang Allah Ta'ala tak terima sembahyang dia. Dan juga sikit cerita pasal Dayus. Ada soalan orang tanya saya, Dayus ni dia bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa orang putih? Dayus kalau hijau bahasa Melayu kita di AYUS lah. Kalau Arab, dia dalam bahasa Arab Ad-Dayus. Ad-Dayus tu adalah hadis yang Nabi sebut ya. Nabi sebut istilah-istilah yang diguna pakai untuk beberapa keadaan. Jadi saya cerita dulu 10 perkara dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah.
Kitab Al-Muhimmah ni kitab lama dulu ni, hak orang perempuan duk mengaji cerita bab rumah tangga, kitab ni lah. Kitab Al-Muhimmah. Tak apalah, tuan-tuan dengar aja 10 perkara yang menjadi golongan manusia yang Allah Ta'ala tak terima amalan semayang dia. Sayang tuan-tuan, kita semayang, kita buat ibadat, orang kata tunggang langgang, tunggin terbalik. Tak terbalik lah, tunggin saja ya, tapi tak terbalik tuan-tuan. Takut Allah Ta'ala tak terimalah pahala semayang. Kita takut macam tu, sempurna dah mengaji bab semayang daripada umur balik sampailah ni pun duk ngaji lagi bab semayang ni, supaya kita sentiasa duk beringat-ingat agar semayang kita sempurna. Di dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah diceritakan ada 10 jenis orang yang semayang dia tak diterima ataupun pahala semayang dia tak sempurna. Yang pertama ialah orang yang tiada berjemaah. Yang dimaksudkan adalah orang yang mendengar azan tetapi tidak datang berjemaah. Dan dimaksudkan dengar azan adalah azan daripada suara bilai tanpa pembesar suara. Tok bilai itu bang, kalau sekadang-kadang kita tak dengar, tu tak apalah. Tapi kalau dok boleh dengar lagi, bermakna yang betul-betul berjiran. Oi, kalau kira tok bilai bang lah ni 3 qaryah dengar. Nak pula tok bilai tu hak jenis suara deras lagi. Kalau suara tak deras pun mikrofon dia deras. Tak diambil kira tok bilai yang bang dengan suara dia yang apa original ni, tak pakai besar suara. Kalau sampai ke rumah kita tak pergi jemaah, semayang di rumah sah, cuma pahala dia kurang. Jadi mereka yang rumahnya bersebelahan dengan surau atau masjid yang dapat mendengar suara bilai tanpa besar suara, eloklah pergi jemaah. Kecuali pada masa-masa tertentu lah. Contohnya isteri kata, kami je duduk jemaah di rumah abang, kalau boleh maghrib dengan isya ni kita semayang di rumah lah, baca yasin sama-sama, lain lah. Tapi kalau kita boleh dengar suara bilai azan dengan suara tanpa mikrofon tu, elok pergi semayang jemaah di surau atau masjid, kerana semayang di rumah sah tapi pahala dia kurang. Yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran banyak disebut aqimus salah wa atuz zakah. Bermaksud tiada diterima solat orang yang tiada berzakat, atau zakat orang yang tidak bersolat. Sah zakat dia tapi pahala kurang, ataupun sah pahala semayang dia tapi pahala kurang kerana dia patut buat keluar zakat, dia tak buat keluar zakat. Zakat ni satu kemestian, benda yang mesti kita keluar bagi orang yang cukup haul nisab dia, dan juga kena bayar zakat dia. Zakat kereta tak ada tuan-tuan. Kalau kereta tuan-tuan ada 20 biji 40 biji, tak payah bayar zakat, dia kena zakat niaga ya tu. Anak macam tu juga. Orang dulu-dulu kata kalau anak dah 13 orang kena sedekah ke orang seorang. Hai, mana ada zakat anak? Tak ada. Dia tak ada zakat jenis-jenis tu. Ya, zakat ni benda-benda yang perlu bayar zakat pada mazhab Syafi'i saja. Zakat tumbuh-tumbuhan, zakat padi. Ya, buah apa ni, buah muktan tak payah bayar zakat. Ya, kita mazhab Syafi'i ni kita pakai zakat padi, lepas tu zakat emas, lepas tu zakat duit, lepas tu zakat perniagaan, lepas tu baru-baru ni diisytiharkan kena bayar zakat pendapatan. Itu je. Ini antara zakat yang kita nak kena bayar. Bayar, kalau tidak Allah Ta'ala tak terima sempurnanya ya pahala puasa, pahala semayang kita. Ataupun kalau orang yang tak semayang tapi bayar zakat, dia buat amal kebajikan ni, lopak-lopak dia berlainan tapi ada kaitan. Lopak-lopak dia berlainan. Ustaz, orang tak semayang tapi dia puasa, ya dapat pahala puasa, tapi puasa dia tak sempurna lah. Lopak puasa, pahala dia macam ni. Lopak semayang tapi ada kaitan. Dia tak semayang tapi puasa. Ada tuan-tuan orang rajin puasa tapi tak semayang. Kita pun naik heran, dia kok mana padahal semayang ni perasaan tak teruk sangat. Tapi jarang lah orang semayang tak puasa ni, jarang jumpa lah. Lain kan ada lah seorang dua kot rajin semayang tapi tak malas puasa. Ya. Yang ketiga, orang yang berzina. Diceritakan orang yang berzina ini ibarat orang yang telah tertanggal lama imannya. Maka orang yang tidak beriman, maka solatnya tidak diterima kerana dia sentiasa dalam berzina.
Tak gamak kok ustaz nak buat. Yang maksud ni berzina ni, ada yang berzina dengan orang perempuan yang dia tak kahwin ataupun laki-laki tak kahwin, tu satu hal. Satu hal lagi, kemungkinan tak kita zaman kita tak reti dulu ni, laki kita biasa cerai kita, tapi dia tak rojok pun, dia duduk dengan kita sampailah tak rojok-rojok. Duduk dalam keadaan zina. Tu maksud dia. Kami kahwin, kahwin dah tapi bercerai dulu, tak rojok tapi duduk sekali. Siapa tahu? Kita dua aja tahu apa dia pun tak mengaji, dia pun tak tahu. Duduk dalam keadaan berzina. Na'udzubillah. Ataupun memang dia tak kahwin sungguhlah, bersedudukan tanpa nikah. Sampai anak 2-3 orang lah, kesian lah. Tak nikah, boleh duduk sekali, semayang, atau tak terima semayang dia. Ataupun duk rajin pergi ke sebelah padan tu, selang 2-3 minggu pi, selang 2-3 minggu pi. Ada hadis Nabi sebut dia, di antara orang yang Allah Ta'ala benci ialah orang yang sampai umur tua tapi masih berzina. Sampai umur dia dah tua tapi dia masih berzina. Tu antara orang yang Allah Ta'ala benci. Ni cerita orang yang tak diterima sembahyang dia. Yang keempat, orang yang mengamalkan riba, iaitu orang yang mengamalkan riba, dosanya seperti dosa membunuh, maka tiada iman dan tiada diterimakan solatnya. Riba ni benda-benda yang berkaitan dengan riba lah, banyak lah kalau nak bincang tentang riba ni. Duit interest kita tu yang bukan Islamic financial, bukan yang berkaitan dengan kewangan Islam. Kewangan Islam dia ada kaedah lain. Dia ada mudharabah, dia ada macam-macam. Tapi kewangan yang bukan dalam bentuk Islamic financial, yang bukan dalam urus niaga cara Islam. Allah ustaz, depa kata sikit ya. 1% je. 1% lah duit dia ada 3,000. Memanglah tak banyak. Kalau ada 3 bilion, 1%, banyak. Jadi tak boleh juga. Nak buat macam mana duit interest ni ustaz? Nak buat macam mana? Kami nak tahu mana. Dah, pergi bagi kat Baitul Mal. Bagi kat Baitul Mal. Pergi isi borang, bagi kat dia. Bila keluar, masuk ke dalam Baitul Mal, keluar nanti dia akan bersih. Bersih ni artinya halal digunakan. Celah-celah tu anak kita minta nak mengaji. Kita bagi duit interest kat Baitul Mal 1,000. Anak kita nak mengaji, contoh adalah Baitul Mal bagi balik 500. 500 tu mungkin duit kita. Halal tak? Halal. Pasal yang keluar balik daripada Baitul Mal adalah halal. Masuk tak kira duit apa. Barang jatuh, duit jatuh. Kita tinggal di pejabat di masjid ni dekat 2-3 bulan, setahun, kena setahun dalam setahun. Tunggu siapa dia nak main tuntut duit 1,000, dah segulung duit 1,000, siapa dia pun tak tuntut. Masjid hantar pergi kat Baitul Mal. Ya, hantar kat Baitul Mal. Kalau nak tuntut ke apakah, pergi tuntut kat Baitul Mal lah. Ada orang tinggal jam rado, dia beli jam rado 25,000 tinggal. Lepas tu siapa pun tak tuntut. Dia pun cari tak jumpa dah, dia pun putus asa dah. Masjid tu pergi tinggal kat Baitul Mal. Jadi masjid Baitul Mal dia akan lelong jam tu. Jam tu mungkin dia lelong lah 20,000 ke apa ribu ke. Lepas tu duit tu masuk dalam Baitul Mal. Kita minta balik duit tu halal. Walaupun asal dia barang tu barang luqatah, nama dia barang orang jatuh. Baik, benda riba tak boleh. Yang kelima, orang yang mencuri atau merompak, maka semayang dia Allah Ta'ala tak terima, tergantung solat, pahala solat orang yang mencuri itu, sehingga dia bertaubat. Dan syarat yang kedua, pulangkan balik barang yang dicuri kepada tuan. Kalau barang tu jenis barang makan, bayar pampasan balik. Pi kat tuan dia, abang kat tuan dia, ada 15 biji buah tebikai, hak dia tanam hilang di sebelah hujung pagar, hak tu saya yang ambil. Tapi cerita ni cerita 10 tahun lepas. Saya sekarang nak mai declare balik benda ni. Tuan Haji nak bagi kat saya pampasan, saya nak bayar. Banyak mana? Dia kata sebiji aku kira dalam RM10 lah. Ambil 15 biji RM150. Pomai aku nak balik.
pasal buah tu buah aku. Tak apa, bagi kat dia pempasan. Selesai kita dengan Allah Ta'ala pun selesai. Yang kata amalan semayang kita, Allah Ta'ala terima balik sampai kepada Allah Ta'ala. Pasal orang yang mencuri, dia kembalikan barang yang dia curi kepada Tuan empunyanya. Macam tu. Kalau tidak, pahala semayang tak sempurna. Patah lagi kalau kita lupa, kadang-kadang kita ambil orang. Selalunya orang isap rokok penjam lighter orang dalam poket dia lighter selalu. Allah, dia kata aku ambil hak siapa tengok ambil orang. Lain kali kalau ambil penjam cucuh bagilah balik. Kalau tidak, lupa. Pen macam tu kak, pen penjam sat pen sains pada tu duit sabuk dalam poket buat balik pen kawan tu pun gelipok tak kata apa, hak orang bagi balik kat tuan dia. Ataupun telefon tuan dia lah, Assalamualaikum, pen hang tadi aku buat lupa, aku bubuh dalam poket lah. Allah, tak apa dah ambil lah kan. Tak apalah kalau dia kata jangan pen tu sebenar-benarnya nak bang hang teripsak bagi kat aku, pen atas meja dia tu aku minta tu, hang tengok tulis apa tu, Datuk Seri apa tu dah. Tak apa aku hantar balik kan. Nak hantar balik ni perasan tak padan kau, hang post main je. Post pergi kat dia. Ya, hak tu benda yang kita ambil dengan kepada kawan walaupun kerana keadaan kita tak sedang. Mencuri atau merompak tergantung solatnya orang yang mencuri sehingga dia bertaubat dan pulangkan balik barang yang dicurinya. Yang keenam, orang yang makan benda haram mutlak, iaitu seperti arak, khinzir tu babi lah, ataupun makan binatang lain yang diharamkan. Maka setitik arak itu disebutkan dalam hadis yang dhaif, 40 hari Allah Ta'ala tak terima amalan. Setitik arak, bayanglah kalau sebotol tu dia arak. Siapa yang minum arak, dia tak bertaubat dan dia masih lagi duk minum, semayang Allah Ta'ala berkata sah, Allah Ta'ala bagi semayang dia sah, tapi pahala semayang dia tak ada selagi dia bertaubat. Selagi dia tak bertaubat, kalau dia bertaubat, baru Tuhan terima balik segala amalan dia. Ya, kerana dia orang yang kekal dalam dosa besar. Orang yang kekal dalam dosa besar, istimrar, dia berterusan dalam dosa-dosa besar. Jangan, dosa besar ni sebenarnya dia tahan pahala kita daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Tu sebablah antara dosa besar ialah menderhakai ibu bapa. Allah Ta'ala tahan pahala puasa kita, pahala semayang kita. 10 jenis orang yang Tuhan tahan semayang dalam kitab apa ni, Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah ni. Yang ketujuh, orang yang memakan dan minum benda-benda yang haram. Dimaksudkan di sini ialah makan, minum atau menggunakan sesuatu yang halal tetapi menjadi haram kerana bukan milik dia. Contohnya memakan sesuatu yang bukan milik dia, hak orang lain. Tak kira lah apa dia pun, kita ambil hak orang, maka dia dianggap sebagai mencuri. Ya, hak ni kena ambil berat walaupun sikit. Walaupun benda tu kadang-kadang kita rasa Allah, pucuk paku je, pucuk paku kawasan rumah dia tu, kawasan kat laman dia tu basah sikit, pokok pucuk paku tu duk tumbuh, pokok paku tumbuh, dia duk ambil pucuk paku di dalam takleh, minta kat tuan dia, mati apa tanah mati tepi sungai tu, pucuk paku penuh, kami kutip lah kemarin, ambil minyak mana, ambil perhabis ya. Minta kat aku dah, saya tak minta aku tak halal kan, Allah mati, janganlah kata macam tu. Larang bagi kat aku RM30 aku halal, bagi. Kalau dia kata tak apa esok lusa pucuk paku tu ditumbuh pula lah, kan. Biasa orang kampung buat, dia tak kira pucuk gagal tanah siapa, dia pergi gagau, pergi tok tarik. Tanah tu tanah orang. Jadi kalau nak ambil pucuk gagal sekalipun dalam tanah dia, habaq sepatah kat dia, pucuk gagal dalam tanah hang kau pergi ambil ni, ambil lah, bukan aku duk tanam pun dia tumbuh sendiri, tak apa. Tuan-tuan puan-puan, betul ke tak? Ada orang cerita kat saya,
Kalau nak buat nasi khabu, kena ada pucuk sekentut. Pucuk sekentut. Pucuk sekentut ni orang bukan tanam, dia duduk berjalan kok pegang rumah orang ya. Minta kalau nak ambil walaupun pucuk sekentut. Pucuk sekentut tu kalau nak tahu bau dia, bubuh lantangan, upak bagi elok, cuba cium tengok. Bau dia memang sedap. Macam kentut. Bisa tengoklah pucuk kentut. Kan kok belah Langkawi tak ada. Kami kok belah Nur je ada. Nak buat nasi khabu supaya dia bau dia tu naik, dia kata kena ambil pucuk sekentut tu potong, bubuh sekali. Pucuk sekentut tak jual di market. Mik mana? Dia pergi lurut pegang orang. Tu kalau dia pegang orang lah, pegang rumah dia tak apa. Pegang orang. Minta sepatah. Ni aku nak ambil pucuk sekentut. Kawan tu kata, kalau ia pun hang janganlah kata aku takut sangat. Hang nak lurut banyak mana pucuk tu, hang ambil dengan akak-akak pun ambil lah. Tak apa. Ya. Baru boleh. Tak kira lah pucuk ulam ke, tak apa dia, apa saja yang milik orang, jangan ambil kerana semayang. Allah Ta'ala tak terima semayang. Ada satu kisah dalam kitab tua diceritakan seorang ulama besar. Ketika mana dia mengajar anak murid dia ramai, dia terlupa satu masalah sampai tak ingat langsung. Lupa ni orang Kedah panggil lupa ghaib. Tak ingat langsung. Dia berhenti mengajar, dia balik dalam keadaan sedih. Maka mak dia tanya, Pak siapa? Dia kata, aku lupa ketika aku mengajar. Adakah benda-benda haram yang pernah aku makan? Dia tanya mak dia. Mak dia kata, engkau makan benda haram? Tak pernah. Tapi pernah sekali kambing yang aku belah pi makan rumput di tanah orang, dan susu tu engkau minum. Susu kambing tu engkau minum. Sebab dia minum susu yang kambing makan rumput tanah orang, dia boleh lupa. Bayangkanlah dia kalau dia pediah boh empelam orang sampai 10 biji. Tu dia duk heran lah, awak lah aku payah nak mengapai lah, susah lah nak mengapai. Awak tak susah mempelam kawan tu 10 biji pediah pergi gitu je sepatah tak apa. Yang kawan tu balut lah pedor nak bagi, tak mau bagi makan di ulat. Pedor balut elok, kita pergi lurut habis. Awak kata berdosa, benda haram. Ataupun memang dia makan, dia minum benda haram tu, yang benda yang memang haram, samsu ke arak ke, benda haram macam tu. Maka Allah Ta'ala tahan pahala semayang dia. Takut hak tu lah tuan-tuan. Ya, janganlah duk buat macam tu. Semayang juga benda haram kita makan. Yang paling sedih sekali, isteri tak pernah tanya harta yang dia duk makan suami ambil di mana. Kalau perempuan tak patut tanya, tak usah tanya. Tapi kalau patut tanya. Abang-abang nak tanya betul-betul ikhlas abang. Selama yang kami duk makan duit abang ni, abang ambil di mana sebenarnya? Ambil di mana? Dia kata tak apa, patut fikirlah. Aku cari duit, aku tahu hukum halal haram, aku tak cari duit haram bagi hangpa makan. Tak apa. Kalau kita tahu kata orang duk habaq tak perangai suami kita tu suka tikam ekor, pantang tengok nombor, tikam langsung. Tuan-tuan tahu orang kau belah halus tak panggil apa, geng ekor, panggil angkasawan. Angkasawan, dia tak boleh tengok angka, dia jadi sawan. Ni golongan angkasawan, tengok angka jadi sawan. Dia tak boleh tengok lah kereta ustaz motor tu imam, dia jadi sawan, tikam langsung. Tu panggil angka sawan. Jangan sebut angka sawan, angka sawan. Orang tengok angka jadi sawan. Rupanya suami ni golongan angka sawan. Tak boleh langsung. Dia kata, mak hang tak pernah mimpi berapa ke? Aku tengok malam-malam duk nganga-nganga mulut. Bini dia kata, mimpi lah juga. Mimpi pi bendang, bawa cangkui, jumpa lopak, ada ikan 2 ekor, tangkap boleh seekor. Okay. Awak bang, tanya hang. Cangkui 7, lopak 0, ikan 2, dapat 1, 7-0-2-1.
Dia boleh juga kan dia. 7021 tikam pula angka Sawan. Hak tu bukan nama angka Sawan. Hak tu nama Bomo Karang. Dia tak boleh jumpa langsung. Dia karang boleh ke dia? Dia karang. Nama dia Bomo Karang. Bukan Bomo hak jadi nyakit batu karang. Bomo Karang nombor ekor. Bomo Karang nama dia. Dia makan benda-benda haram. Puan-puan, kita pun heran awak lah, aku tak rasa kemanisan buat ibadat. Tengok, ya, takut ada orang yang buat benda haram dalam rumah kita. Niaga pun tak apa laku kalau kita ada benda haram dalam rumah tangga kita. Yang ke-8, orang yang menjual benda-benda haram. Menjual yang haram dimaksudkan adalah seperti orang yang menjual makanan-makanan yang haram, makanan seperti binatang-binatang yang katak yang berjenis itulah, ataupun kalau dijual benda-benda yang memang Allah Ta'ala kata hukum dia haram. Dong ketum ni tuan-tuan, kalau minum selai 2, rebuih minum air selai 2, itu tak haram. Yang haram ni dia boleh menyebabkan kepada ketagihan dan juga mudarat. Kalau tak minum, dia jadi macam kain buruk, dia tak larat, dia sakit dada, dia kena minum. Kalau dia tak minum, dia marah habis ke orang. Bini kena marah, anak kena marah, habis tu imam kena marah. Dia lepak ketum, tu imam baca panjang pun dia marah. Haram sungguh yang tu imam ni pun. Yang orang tagih ayat ketum ni, dia duk baca panjang pula. Panjang mana aja, baca surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, ya, dia berasa panjang, dia tak larat berdiri. Maka hukum dia haram dia minum sampai tahap tu. Dia campur pula dengan ubat nyamuk, campur dengan Coca-Cola, campur Panadol. Dia bubuh macam-macam dalam tu sampai bila kita minum dia jadi mabuk, maka hukum dia haram. Yang macam orang tua-tua dulu duk minum 3-4 lai, rendam dengan air panas, ada setengah tu rebuih, buang dia punya tulang-tulang lepas rebuih, lepas tu minum, lepas tu baru pi bendang, pi buat kerja peluh cerau. Tu dia. Lepas tu esok tak minum pun tak apa, dia bukan ketagih apa. Tak apa. Ya, tu yang kata. Tapi kalau hak benda lain yang tak jadi ubat, tak boleh. Arak contohnya, tak minum banyak ustaz, minum 3 titik je, tak boleh. Walaupun tak mabuk, tetap tak boleh. Ataupun nak buat ubat, dia kata ubat penat telan nak tikui. Orang kata, saya tak kata tuan-tuan jangan nak pergi buat pula. Anak tikui hak kecil tu, dia kata telan sekor-sekor. Ya Allah, siapa dia lah piduk petua. Tak ada lah lain kau ubat penat. Allah Datuk Syekh Hamid kata, kalau nak tahu benda yang paling kuat dan tak penat ialah kereta api. Hampa pergi rebus tiket kereta api, dia kata langsung tak penat. Daripada Thailand pergi sampai ke Johor Bahru tak berhenti, dia kata. Datuk Syekh Hamid, tuan-tuan jangan pergi buat pula, tu bukan petua saya, murung tu. Dia telan hak nu, telan hak ni, benda yang tak halal tak boleh. Boleh tak kalau kita nak ambil benda yang tak halal untuk jadi ubat? Tak salah saya ada beberapa syarat. Yang pertama, kalaulah nak buat ubat dengan benda yang haram, kena dapat pengesahan daripada doktor yang adil. Adil ni artinya yang jujur. Saya kira lah doktor Islam kata Islam, tapi dia jujur. Dia habang ada satu jenis gel yang dia ada campur dengan gelatin babi. Gel tu untuk bubuh di lutut kita. Dia kata kalau buat gel hak biasa ni sat je, dalam setahun 2 tahun kamu akan sakit balik, tapi gel ni dia tahan. Yang pertama, saya syorkan ambil, dia kata. Dia doktor yang adil, dia memang jujur dia. Yang kedua, ambil sekadar perlu saja. Perlu berapa liter, masukkan saja. 0, berapa masukkan. Mililiter, masukkan. Yang pertama, doktor yang adil ataupun orang yang adil yang advice untuk buat. Yang kedua, ambil sekadar perlu saja. Yang ketiga, orang dah biasa sembuh pakai.
Kalau tak ada orang lagi, kita orang pertama, jangan. Orang dah biasa sembuh dah kalau pakai hat tu. Dan yang keempat, tak ada dah benda lain. Tak ada dah benda lain yang nak guna, melainkan tu je yang ada. Boleh. Tapi kalau ada benda lain yang halal, pakai benda lain lah. Contohnya yang cucuk dari lutut kita ni, katanya dia ada gelatin benda tu. Tapi kalau pakai hat gel biasa, dia kata boleh tapi tak tahan lama. Dia ni doktor kata, saya syorkan Tuan Haji dah pakai banyak kali dah hat biasa ni, Tuan Haji tetap duk sakit juga. Lah saya syorkan, tapi saya nak abang kat Tuan Haji, kata dia ada gelatin babi. Saya syorkan Tuan Haji pakai. Yang keduanya, dia mesti masukkan sekadar perlu saja. Yang ketiga, tak ada benda lain lah yang boleh dia buat. Dan yang keempat, dia kata ramai orang yang bubuh 5 tahun 6 tahun memang dia boleh pakai, tak ada masalah, boleh pakai. Tu kaedah dia, lempat syarat pakai. Kalau tak cukup syarat tu tak sah pakai. Baik, orang yang menjual benda yang haram. Yang ke-8, yang ke-9, orang yang lari daripada tuan, iaitu hamba. Hamba dia duduk dengan tuan dia lari daripada tuan dia. Dan ulama berpendapat termasuk dalam golongan ini suami yang lari daripada isteri dan anak-anak. Dia nak lari daripada tanggungjawab, dia pergi lari duduk tang lain. Lepas tu tak ambil tahu dah pasal isteri anak-anak dia. Dia biar isteri dia bergantung tak tali macam tu. Hukum dia berdosa, dan semayang suami ni Allah Ta'ala tak terima sampai dia balik pada keluarga dan melaksanakan tanggungjawab dia. Puan-puan, mana-mana suami hak lari daripada kita, pesan satu benda aja aku pesan kat hang lari daripada kami, semayang hang Allah Ta'ala tak terima. Kalau hang tak percaya, buka kitab Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah, perkara ke-9, orang yang Allah Ta'ala tak terima semayang. Suami lari daripada isteri dan anak-anak kerana tak mau bertanggungjawab. Dan termasuk dalam golongan ini suami yang lari daripada isteri dan anak-anak, iaitu suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, dia lari. Yang ke-10, isteri yang masam mukanya, termasuk dalam golongan ini isteri yang masam muka, cakap kasar, marah, engkar perintah suami. Ingatlah, isteri yang engkar perintah suami, Allah Ta'ala tidak terima solat mereka. Jadi kena minta redha daripada suami. Bila suami maafkan, baru semayang dia Allah Ta'ala terima. Dan yang tadi ni, lari daripada tuan tadi, termasuk isteri yang lari daripada suami. Dia meluat kat suami dia, dia rasa remah duduk dengan suami dia, dia lari pergi duduk dengan kawan-kawan dia, buat kerja semua sekali atas alasan dekat sikit dengan tempat kerja, padahal dia lari daripada suami dia. Allah Ta'ala tak terima semayang dia. Dan yang ke-10-nya, isteri yang masam muka dan juga cakap kasar dan suka marah kat suami. Suka marah kat suami, dan juga engkar perintah suami. Dia tak mau buat, aku suka aku lah, teringin nak buat sendiri. Dia kata kat suami dia. Dan sentiasa suami itu makan hati dengan dia, sakit jiwa dengan isteri tu. Memang itulah dia semayang. Selagi tak dapat redha suami dia, maka dia tidak diterima pahala semayang dia. Inilah 10 golongan yang sebut dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah. Siapakah lelaki yang dayus? Cerita pasal dayus lah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dayus ni istilah bahasa. Pukul 11 tahun 3 nak? Boleh? Nanti pukul 11. Dayus ni ialah bahasa Arab. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Minum ayam. Tuan-tuan tak ada ayam? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayus.
Dal, ya, waw, sa. Ad-dayus, bukan sin, sa. Dengan sa, bukan dengan sin. Ad-dayus. Sabda Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan melihatnya di padang mahsyar, iaitu Allah Ta'ala tiada bagi bantuan kepadanya dan dikenakan azab kepadanya di hari kiamat. Pertama, al-aqu li walidayh, orang yang menderhaka ibu bapa. Allah Ta'ala tak bagi bantuan pada hari kiamat, tak akan dapat syafaat Nabi. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, iaitu si perempuan yang menyerupai lelaki. Orang perempuan yang menyerupai lagi, tomboy. Pesanlah hak geng-geng tomboy ni, jangan duduk dalam kemurkaan Allah sepanjang masa. Allah Ta'ala bermusuh dengan dia sampai bila-bila, selama dia tak bagi perempuan balik. Termasuk orang perempuan yang menyerupai lelaki, dan orang laki-laki yang jadi maknya, termasuk. Dianggap sebagai al-mutarajjilah ni, artinya dia menyerupai lelaki. Seorang perempuan yang menyerupai lelaki dari segi pakaian, dari segi tingkah laku. Kalau dari segi style berfikir lain, ya. Baik. Dan juga yang ketiga kata Nabi, wad dayus, dan juga lelaki yang disebutkan dayus. Manakala hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri, aku, wad dayus allazi yuqirru fi ahlihil khabasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Disebutkan di dalam hadis yang lain, 3 jenis golongan yang Allah haramkan baginya syurga, tak bagi masuk syurga. Yang pertama, mudminul kham, orang yang ketagih arak. Artinya orang yang alkoholik, suka minum arak, susah nak tinggal arak. Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga. Yang kedua, wal aku ni artinya si penderhaka kepada ibu bapanya. Dan yang ketiga, wad dayus allazi yuqirru fi ahli, iaitu dayus yang membiarkan maksiat dilakukan oleh ahli keluarganya dan ia redha. Kalau tak redha cerita lain, tapi dia redha, tak apa dia, biar pergi kat dia lah, lama-lama dia tobat lah tu. Ada kata kat anak perempuan dia, anak perempuan dia ni, Allah, dengan seksi dia, dengan tak tahulah, dia kata ya pergi dekat dia lah. Dia redha dengan amalan yang ahli keluarga dia buat, termasuk isteri dia, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan dayus? Sabda Nabi SAW, 3 daripada Ammar bin Yasir, 3 orang yang tidak masuki syurga sampai bila-bila: dayus, wanita yang menyerupai lelaki, dan orang yang ketagih arak. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah faham erti ketagih arak, tetapi dayus itu apa ya Rasulullah? Artinya bahasa tu istilah baru dalam masyarakat Arab pada masa itu. Maka kata Nabi, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan isteri dan anak-anaknya. Artinya orang yang tak ambil tahu tentang maksiat yang dilakukan oleh isteri dan anak-anak. Laki-laki itu nama dayus bukan letak pada perempuan. Perempuan tak sebut dayus, sebab bukan tanggungjawab isteri dia. Isteri dia tanggungjawab tegur. Kalau suami tak mau ikut, lepas dah di sisi Allah Ta'ala, lepas dah. Tapi suami kena tegur isteri dan anak-anak. Dia tak ambil tahu siapa yang masuk dalam rumah dan jumpa dengan anak isteri dia, maka bapa dia ataupun suami dia tu disebut sebagai dayus. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Daripada hadis di atas dapat kita fahami bahawa maksud lelaki dayus adalah suami atau bapa yang langsung tidak perasan dan tidak ada perasaan risau dan tidak ambil endah dengan siapa isteri dan anak-anaknya bersama bertemu, malah sebahagiannya membiarkan sahaja anak perempuan dan juga isterinya dipegang atau disentuh oleh lelaki lain. Kadang-kadang di pejabat, orang lelaki-lelaki
Kalau jenis tak malu lah, kita kira tangan anak dara orang ke, tangan bini orang ke, semacamnya. Kita lah ni ada kod ya, iaitu kita sebut sebagai gangguan seksual. Jangan duk pegang tak ketahuan, jangan pergi gosok tak ketahuan. Tapi kadang-kadang hak jenis melawak, la ilaha illallah, habis kita tengok sakit mata. Bukan sakit mata je, sakit sampai hati. Bini orang ni anak dara orang, buat apa macam ni? Tak ada apa, gurau kasak sikit je, kasak sikit. Maka kalaulah ayah dia tahu, ayah dia tak marah, alah melawak, budak-budak muda melawak, dia melawak, dayus tu nama dia. Tu sebab ada setengah-setengah orang pantang, dia kata kalau boleh isteri dia jangan takak gambar dua orang dengan laki-laki lain. Kalau ramai-ramai pun jangan duduk dekat laki-laki lain. Sampai tahu tu dia nak jaga fitnah ni lah. Tak mau aku sebabkan nampak aku tak masuk syurga, dia kata jadi dayus, tak mau. Baik, itu yang dikatakan dayus. Erti seseorang yang dikatakan dayus itu ialah seseorang yang tidak ada perasaan cemburu terhadap ahlinya, iaitu isteri dan anak-anaknya, bukan kerana budaya, kerana iman, kerana hukum. Dia tak ada rasa cemburu apa-apa. Mai kawan nu ambil anak dia, mai kawan ni hajak isteri dia keluar, budak lelaki hajak pergi, siap minta kat dia, okey bro, saja nak pergi main badminton je, saya okey ya. Yang isteri dia pun masuk dalam kereta, dua-dua orang ni pergi main badminton, sungguh ke? Maka dia dianggap sebagai dayus kerana tidak ada perasaan cemburu kepada ahli, iaitu isteri dan anak-anak. Berkata pula An-Nuhas, cemburu iaitu lawan kepada dayus adalah seorang lelaki yang melindungi isterinya dan kaum kerabatnya daripada ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki yang bukan mahram. Orang lelaki lain tak boleh tengok aurat isteri dia, orang lelaki lain tak boleh tengok aurat anak dara dia. Maka lelaki itu dikatakan seorang yang baik. Kalau dia biak dan kalau dia redha, maka jadilah dia seorang dayus. Imam Az-Zahabi mengatakan dayus adalah sesiapa yang menyangka atau mendapat tanda bahawa isterinya melakukan perkara keji seperti zina, maka ia abaikannya kerana cinta kepada isteri dan sayang kepadanya. Dia sayang kat isteri dia, walaupun isteri dia berzina, dia tak marah. Maka dikatakan dayus. Maka tiada kebaikan untuknya dan bila tiada kecemburuan dalam dirinya. Yang Islam suruh cemburu kalau buat benda dosa. Tapi kalau buat benda yang tak dosa, tak cemburu kat dia lah. Ni cemburu kat isteri, main mengaji kuliah duha. Aku tak boleh dengan mak mengaji kuliah duha. Aku nak kena pergi tengok kat kuliah duha. Pergi tengok, patut pun mak hang suka mengaji, tok guru mengajar tu handsome. Bukan saya lah, orang lain lah. Patut pun. Lebih. Suruh pergi dah. Hang dia kalut sangat pagi-pagi sampai kita pun makan nasi bungkus ni, pergi tengok. Tapi dengar orang mengaji lah konon, patutlah pun dia kata tok guru tu muda, pakai handsome semua pakai mai. Tak kena gaya kot. Kan isteri dia duk pi kerja, buat kerja lain pun handsome ramai. Lain pun ada orang Melayu tak handsome tuan-tuan, perempuan. Orang Arab kalau handsome sungguh. Sampai orang laki-laki tengok pun nampak handsome, tak tahulah kau orang perempuan tengok nampak tak handsome. Lawa sungguh kan. Kita tengok pun lawa yang kata Arab ni. Handsome lah, yang tak handsome muka macam kita, macam Pok Sadin enggak. Ni handsome, ni handsome sungguh. Putih dia, bukan putih macam putih kita ni, putih bersih. Handsome. Ada satu kisah di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia jatuh hukum sebab laki-laki tu handsome sangat. Dia nak jaga orang perempuan dalam negeri dia. Pasal ramai di kalangan suami medok mengadu kat dia. Perempuan habang kata dia tak pandai nak mengemah diri lah apa lah, tak handsome. Dia duk habang kata ada seorang laki-laki tu handsome.
Anak-anak dara pun kalau boleh tak mau menikah, melainkan laki-laki tu menikah dulu baru mereka nak menikah. Mana-manalah nak tahu kok pilih dia jadi isteri. Sampai tahun tu tuan-tuan, timbul fitnah dalam negeri. Sayyidina Umar panggil laki-laki tu. Memang laki tu handsome sungguh. Saya tak ingat nama dia. Kemudian Sayyidina Umar kata, engkau telah menyebabkan banyak masalah terhadap golongan wanita dan juga masalah kepada kaum lelaki dalam negeri ini. Aku jatuhkan hukuman kepadamu, iaitu cukur rambut sampai botak. Rupanya orang handsome ni botak pun handsome. Tak jadi juga. Perempuan tahu, last sekali dia buang daerah, hukum buang daerah. Maka laki-laki itu kata kepada Sayyidina Umar, wahai Amir Mukminin, aku tak salah sebenarnya, bukan aku nak handsome macam ni, Allah Ta'ala bagi jadi aku handsome. Pasal apa yang nak hukum aku pula? Dia kata hukum Islam dia bukan menjaga kepentingan individu, dia menjaga kepentingan orang ramai. Walaupun dijatuhkan hukuman pada individu, tapi untuk kemaslahatan orang ramai. Maka dia jatuhkan hukuman buang daerah. Selesailah masalah di daerah tu. Daerah lain pula tak tahulah. Itu dia. Sampai tarah tu rupanya handsome. La ilaha illallah. Jadi fitnah sungguh lah. Mujurlah kita tak handsome no? Kalau tidak jadi fitnah. Tegar tapi tarah ni tak apa. Orang Melayu nak tarah mana hero Korea handsome ni apa kata. Saya tak nak misai. Orang Melayu tak handsome ada misai. Suka hamba lah. Korea nak handsome bila. Mujurlah aku menikah dah dengan hampa. Kalau tak taubat hampa tak mau kat kami. Tengok hero Korea tiap-tiap hari. Kira handsome lah apalah. Imam Az-Zahabi kata dayus itu adalah sesiapa yang menyangka atau melihat tanda-tanda isteri yang melakukan zina atau curang, dia abaikannya kerana cinta kepada isteri, maka tiada kebaikan untuknya dan tiada kecemburuan. Ibnu Al-Qayyum pula menyatakan sesungguhnya asal dari agama adalah perlunya ada rasa ambil berat, iaitu protektif atau kecemburuan terhadap ahli keluarga. Dan barang siapa yang tiada rasa cemburu, itulah tandanya dia tiada agama dalam diri dia. Al-ghiyaratu minal iman. Cemburu itu tanda seseorang itu beriman. Puan-puan, kalau nak cemburu kat suami, cemburu biar kena gaya, kita dapat pahala. Tak bang, saya bukan nak abang kat abang masalah cemburu apa, tapi abang balik lambat saya cemburu kat abang. Abang pergi kawan dengan siapa saya tak tahu. Abang pergi duk merenyih dengan siapa pun saya tak tahu. Baliklah awal. Ni cemburu kerana Allah, ni bukan cemburu pasal perasaan. Abang pergi kerja tak ada siapa pun nak cemburu kat abang. Pergilah kerja. Walaupun saya tahu bujang ramai tempat kerja abang. Contoh. Abang mana tak tahulah. Ya ada lah. Yang bujang-bujang tu pula duk bang Din. Ish, akulah rasa macam mana tau. Sak kembang, sak kecut. Hampa duk panggil Bang Din kat aku, dia hampa panggil lah Pak Cik Din ke apa ke. Tak boleh lah, kena panggil abang lah dia tak. Yang pok tu pun orang perempuan ni suara mereka pun sebenarnya aurat. Sebab itu bila dipanggil kita, cuba panggil kasar-kasar tengok. Macam mana? Cuba panggil lembut-lembut je. Bang Din, kata buat dah. Habis duit sekarang tak sedang. Kes Bang Din ya. Contoh, saya bagi contoh aja. Maka tidak ada rasa cemburu, kerana cemburu itu adalah tanda orang yang beriman. Kerana perasaan cemburu menjaga hati dan menjaga anggota sehingga jauh daripada kejahatan dan perkara keji. Tampaknya hati dan akan mati, dan matilah juga sensitiviti anggota. Artinya anggota lain tak terasa sensitif, tak terasa nak marah, tengok pun tak terasa sakit mata. Kita kadang-kadang kita cemburu juga lah, nak darah siapa ni sakit mata lah tengok. Kita rasa cemburu kerana Allah bukan dah kena mengena, dia bukan nak darah kita, dia bukan dia beradik kita, tapi kita rasa kecemburu sebab kita tahu kata dia besar nanti, dia akan kahwin dan akan dapat anak dan akan jaga anak dia dengan baik. Takkan perangai macam ni pada ketika dia muda. Sian tengok dia. Dah suka sama suka saya, biar pilah. Suka sama suka ni pun Ustaz, anugerah Tuhan enggak. Bukan semua orang suka agak kita. Iyalah, tapi suka pada benda yang halal lah. Jangan suka pada benda yang haram. Memanglah suka tu anugerah Tuhan, tapi suka tu halal ke haram?
Haram jangan. Dia habaqlah kata dia pun sifat perasaan suka kat perempuan ni pun dia kata anugerah Tuhan juga. Kira anugerah Tuhan, bewak pun anugerah Tuhan juga. Allah Ta'ala bagi jadi bewak, awak tahu kan? Dah benda haram. Haram jangan. Suka kerana Allah, yang tu baru dapat pahala. Sehingga menyebabkan tiadanya kekuatan untuk menolak kejahatan, menghindarkan sama sekali. Ulama Islam bersetuju untuk kategori dayus ini adalah dikategorikan dalam dosa besar. Dayus ni dosa besar. Siapa yang biasa membiarkan macam tu, kena dia bertaubat dengan Allah, minta ampun betul-betul, sebab ni dosa besar. Dosa besar tak boleh istighfar. Dosa besar tak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan hanya kita berselawat biak semayang, tak selesai. Komok-komok tak selesai. Dosa besar kena bertaubat. Sehingga disebutkan di dalam satu asar ni sahabah, Allah telah melaknat lelaki dayus. Laknat bermakna ia adalah dosa besar, kerana itu wajiblah dipisahkan suami daripada isteri yang diharamkan bergaul dengannya. Tu dia sampai tahu tu. Sebab isteri dia buat sesuatu yang di luar daripada kehendak suami dia. Jadi suami dia tak suka buat macam tu. Tapi kalau suami yang tak mukmin ni lain cerita lah, yang tak kuat iman ni lain hal. Ini suami yang kuat iman, suami yang bagus, isteri pula tak bagus. Nak jadi fitnah tu macam tu tuan-tuan. Isteri bagus, suami pula dah. Isteri ni baguslah, tak ada dah tengok, ya Allah punya berjuri. Dia tak mau, dia kata tak sealiran dengan dia. Saya kata haram cerai dah. Isteri bagus, isteri solehah, isteri ni jenis taat. Taat sungguh-sungguh, bukan saya kata, jiran-jiran pun kata macam tu. Taat ni sampai buang stokin balik. Suami dia balik duduk atas kursi, dia tolong buang stokin. Ni tangan kanan ni dukung anak ni, tangan kiri tarik stokin suami buang. Tolong buang stokin ni, tak tahulah orang Langkawi siapa dia bisa buat. Kira boleh masuk syurga lah kira. Dia punya taat sungguh dengan suami dia. Kami tahu, kami kenal lah. Tapi suami dia tak mau sebab tak sealiran dengan dia. Tak moden dia tak. Isteri tak moden, dia nak cari hak moden lagi. La ilaha illallah. Saya kata haram cerai berdosa. Tu kira hak kita nak jaga kemaslahatan rumah tangga mereka. Ya tak kisah sampai last sekali Allah Ta'ala bagi sakit sekali. Bini tu pergi duduk jurus mandi, tak tahu labuh doa apa, tak tahu. Perempuan bisa tak pergi mandi suami. Perempuan baca doa Allahu latifun bi'ibadihi, jurus dah. InsyaAllah dia tak keras kepala sangat. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Doa tu kalau kita nak bubuh minyak rambut anak, buh kali dengan suami. Buh minyak. Suami pakai minyak rambut dah. Tak. Suami kepala botak, jangan duk bubuh minyak rambut lah kawan, kepala botak, merelit lah kepala kawan tu. Ada rambut, buh minyak rambut, baca Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Boh minyak rambut anak sikat, rambut dia pergi elok. Boh minyak rambut suami sikat. Insya-Allah suami tu jenis dia boleh kira. Ni sampai hak betul pun isteri dia kata, saya tak betul bang, kalau waktu semayang pun abang duduk di kedai lagi, tak betul. Tak, saya ra'i kawan-kawan main jauh. Ya, ra'i kawan-kawan, tapi waktu tu waktu orang semayang. Maghrib ni waktu dia singkat. Dia duk kira dia, ya orang habaq benda betul pun dia tak mau dengar. Tu isteri dia kata. Ustaz kata lagi lah, dia abang kat ustaz pula. Allah ustaz, oi, kubur masing-masing, tak apa. Takut kita mati dulu, dia orang tanam dia tepi kubur kita. Hak tu yang kita tak mau. Kalau hang mati dulu, kami tahu nak buh tahu nak bubuh hujung kubur no. Bila malaikat katuk derah pun kita tak dengar. Abang tu ke dia duduk kira kubur masing-masing. Kubur masing-masing tak apa. Takut kita mati dulu, lepas tu orang tanam dia tepi kita. Dia pula pesan ke orang, hampa tanam tepi rumah apa ni kubur Ustaz Aisyah. Tengok Ustaz kedegurum katuk kita pula kubur tak senang. Bunyi derah tang mana. Kubur sebelah. Tak mau sembahyang, kita duk ajak sembahyang tak mau.
Perempuan tak pernah nak jeruih suami mandi. Jeruih dengan tok kira. Tapi jangan jeruih dengan ayak tapak kaki ya, tu tak baik ya. Ada orang celuk tapak kaki dalam timba pergi duk jeruih laki. Tak pergi mana duk main kot tu. La ilaha illallah. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Tok guru mandi di atas, anak murid mandi di bawah. Mandi ayak dia. Taat ni susah kira. Ada apa pun bagi, ada bini pun bagi kat tu. Betul tu punya. Pasal apa? Pasal kena tu kena sihir. Sihir. Ni nak cerita ni kata jangan ya. Walaupun ia bukanlah satu fatwa yang terpakai secara meluas, tetapi ia cukup untuk menunjukkan betapa tegasnya sebahagian ulama dalam hal kedayusan lelaki ini. Lebih orang. Kuih sebelah kita berhenti. Bilakah lelaki menjadi dayus? Secara mudahnya dapat kita lihat ramainya lelaki menjadi dayus apabila pertama, membiarkan kecantikan, aurat, bentuk tubuh isteri dilihat oleh lelaki lain sepanjang waktu pejabat jika dia bekerja ataupun jika berada di luar rumah. Jadi tubuh badan isteri dia buat orang tengok, dia pun tak kata apa, dia syok pula tu. Orang duk habaq bini hang. Seksi tu. Dia syok lah. Syok. Dayus. Orang pula duk snap lah gambar tu bini hang. Aku tangkap kat belakang kan, dia kata. Tak tangkap kat depan ni dah. Macam ni. Dia syok orang duk puji kata isteri dia ni seksi. Dayus. Pakai kasut tumit tinggi kerap. Bini siapa tu? Bini orang tu. Taran ni dia kata. Pergi cari di gudang permata tak ada. Memang lah pun gudang permata ada permata lah. Dia cari tengok kat belah Langkawi jumpa dia duduk orang Langkawi. Contoh dengan terkejut pula. Macam kata kat kami ya. Membiarkan kecantikan aurat bentuk tubuh isteri dilihat oleh orang lelaki sepanjang di pejabat ataupun di luar rumah. Yang kedua, membiarkan isterinya balik lewat dari kerja dan tidak diketahui bersama dengan lelaki atau siapa, serta apa yang dibuatnya di pejabat dan siapa yang menghantarnya pulang ke rumah. Balik dengan apa? Balik dengan Grab. Betul ke Grab tadi perasaan nampak macam dengan kereta BMW. Apa dia hantar pula BMW ni? Kalau kau belah Langkawi ni yang saya tahu Haji Koli yang pakai BMW. Tak, bukan 777 666. Bukan dia. Tak ada apa kata habis. Okey. Sampai dia tak tahu siapa laki-laki hantar, dia tak tahu apa aktiviti isteri dia di dalam pejabat dengan laki-laki macam dia tak tahu. Sebab dia dianggap sebagai orang yang tak tahu tentang ahli dia. Sebab tu kena tahu siapa kawan sepejabat dengan isteri. Apa posisi isteri di pejabat dia. Apa jawatan yang dia ada. Macam mana sosial dia di pejabat. Dia seorang yang menjaga dia kerja personality dia okey. Biarlah dia kerja. Orang perempuan bekerja ialah konsep utama dalam Islam. Seorang wanita bekerja dia kena minta permission daripada suami. Maka bekerja dia adalah membantu suami. Tapi duit dia. Kena ingat, duit bukan duit suami. Duit dia. Orang perempuan kalau bekerja, duit milik orang perempuan. Suami nak kena minta. Tak mau bagi tak boleh marah. Banyak cantik, kau bagi hang kerja pun duit sekupang pun tak mau bagi kat aku. Tak boleh. Sebab dia dah redha isteri dia bekerja. Isteri dia bagi pun dalam bentuk nak membantu saja, bukan sebagai nafkah ke apa tak. Dia tak boleh hadkan gaji hang 7,000 sebulan kena bagi 2,000 kat aku. Tak boleh. Kecuali ada perkongsian lain. Tu lainlah. Asas dia kau tak boleh. Yang ketiga, membiarkan aurat isteri dan anak perempuan dewasanya dilihat. Apa jua dalam keadaan sepanjangnya menyebabkan auratnya dilihat. Tak kira lah dalam keadaan macam mana pun. Isteri kata saya kena kerja hari ni outstation bang. Baik hang pakai jubah, lepas tu pakailah seluar tracksuit dalam, ataupun pakai seluar dengan jubah ni. Sebab siapa kot satgi nak pi mana-mana terselak ke apa, seluar tu ada. Dalam kitab Jami' As-Saghir, kitab yang disusun oleh Datuk Syekh Zakaria, kita susun ya, kitab hadis, diceritakan dalam tu
Ada hadis yang Nabi SAW pada satu ketika duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seorang perempuan jatuh kaldai. Rasulullah cepat-cepat paling kot lain, takut nampak aurat perempuan tu. Maka sahabat dia kata, tak nampak ya Rasulullah, sebab dia pakai seluar. Seluar hak jenis seluar yang dengan jubah lah. Maka Rasulullah pun kata, sangat elok dan moleklah kalau orang perempuan walaupun kau pakai kain, walaupun pakai jubah, pakailah satu seluar lagi, supaya bila terbuka aurat dia tak nampak, kerana ada seluar dia. Kita pun orang laki-laki kalau pakai jubah elok pakai seluar lah. Perempuan tak tahu, kami pergi masjid pula dia ada kipas besar tu nakai, nampak je pelan, sujud sekali dia selak kain kita. Baru dia orang belakang kata subhanallah. Nakai tu hak yang kipas besar, kipas tu nakai. Oi, dia selak kain orang dengan mereka, walaupun dia pusing pelan tapi sebenarnya angin dia deras. Pakai ni seluar yang tiap shoot tu, ataupun seluar yang untuk jubah lah. Rasulullah kata pakai seluar dengan suruhan yang untuk kebaikan lah, ya, bukan wajib dah, suruhan untuk kebaikan. Dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Sayuti, ya, kitab Jami' As-Saghir min Ahadisil Bashirin Nazir, membiarkan aurat isteri dan anak perempuan dewasa dilihat, membiarkan anak perempuan yang kelima, yang keempat, membiarkan anak perempuannya berdating dengan tunang atau teman lelaki yang bukan mahram. Dia main rumah, tunang dia main minta, ni pakcik nak minta keluar Ustaz, anak pakcik ni kami nak keluar Ustaz pergi minum. Tak apalah, nak bawa pelan sungguh, tengah malam baru sampai balik, bawa pelan. Dia berhenti tang mana tak tahu, ayah dia suruh bawa pelan, tapi tak boleh bawa deras lah. Kalau bawa deras sampai awal, bawa pelan pukul 12.30 kat pukul 1 baru balik. Dia berhenti tang mana lah tak tahu. Maka dia dianggap sebagai dayus kerana membiarkan anak perempuan dia keluar dengan tunang tak boleh lagi. Jadi suami baru boleh, setelah angkat nikah tak apa, ikut suka hampa lah, hampa kahwin dah. Tapi kalau bertunang tak boleh, kalau masih dalam bercinta pun tak boleh. Jangan. Nak keluar juga, aku nak ikut sekali. Ikut habis. Kita ikut habis. Dia tak maulah. Tu pasal apa? Tak pasal lain lah. Dayus. Yang kelima, membiarkan anak perempuan berdua-duaan dengan pasangan di rumah, kononnya ibu bapa yang sporting dan memahami, maka dianggap sebagai berdosa dan dayus. Membiarkan anak buat, menyuruh, mengarah dan berbangga dengan anak perempuan dan isteri memakai pakaian yang seksi di luar rumah, macam saya sebut tadi lah. Dia bangga lah kalau anak dia, isteri dia pakai seksi. Membiarkan isteri keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna, ya, pakai kain yang boleh nampak aurat, ataupun pakai jarang, ataupun pakai ketat. Aurat ni hatulah, jarang, ketat, nampak aurat. Memanglah baju tu baju yang besar, tapi jarang pun dia anggap nampak aurat. Membiarkan isteri disentuh anggota tubuh oleh lelaki lain tanpa sebab yang diiktiraf. Isteri kita ni mungkin ada kerja di mana-mana agensi, dia kata ada khusus dia panjat bukit pakat tolak orang naik. Jangan duk mereka dia tolak kot belakang, jangan mereka lah. Saya sebut dah hari tu kat sahabat-sahabat yang biasa dengan kursus-kursus jenis motivasi ni. Saya kata tolong buat aktiviti yang mana laki-laki perempuan tak bersentuh. Perempuan tu duduk di atas, depa tolak kot bawah, berpegang tahu mana. Kita malah fikir tolak perempuan tu bagi naik juga, perempuan dah tak larat dah naik bukit cerun 90 darjah. Naik je nak. Naik sekerat tak apa, lagilah naik atas lagi. Tu dia. Nak jatuh turun. Bawah tak boleh biar tu jatuh. Tolak. Ada dalam gambar lepas hantar mai. Kursus apa ni ustaz? Saya kata tak tahu. Saya tak tahu siapa kursus. Lepas tu tengok-tengok ada di bawah tu tulis ada satu syarikat buat kursus. Saya telefon kawan saya. Kawan saya kata sahabat dah kat bos tak Islam, dia tak tahu. Saya kata lain kali entah yang duduk dalam tu entah abang. So dia abang, jangan buat dah kursus macam tu. Saya kata kesian kat anak-anak Melayu, dia pun kena ikuti, tak ikuti dia anggap sebagai ingkar pula.
Membiarkan isteri pergi kerja menumpang dengan teman lelaki sepejabat tanpa sebarang rasa cemburu. Ataupun ada orang main suami isteri kita naik kereta dia pergi pejabat tu. Kalau suami tak bagi, jangan. Kalaulah tuan-tuan perempuan nak pi juga, ada kawan dia, tak apa. Kawan pula boleh dipercayai lah. Istilah bahasa kita kalau percaya ni orang panggil apa? Siqat, yang boleh dipercayai. Ada seorang perempuan dah, lepas tu dia pula seorang lagi. Tu betul. Termasuklah driver pun bawa isteri kita nak pi mesyuarat di Kuala Lumpur, dua-dua orang depa. Perempuan tak jadi apa-apa, tak apa. Sampai tengah-tengah hutan tu tiba-tiba hujan turun lebat, pokok terbalik tengah jalan, kereta pula enjin mati. Dua-dua orang duduk dalam kereta, driver dengan kita, dengan bini kita. Apa hal? Kena ada seorang lagi orang perempuan duduk bersama yang boleh dipercayai, yang siqat, ya. Kalau tidak, kita dianggap sebagai orang yang berdosa membiarkan anak atau isteri kita macam tu. Ada satu kisah waktu saya duduk di Masjid Zahir dulu, satu kes. Perempuan tu dia memang ahli jemaah agaklah. Suami dia ni orang bisnes agaklah, orang duk bisnes ni. Suami dia duduk KL. Telefon dia pukul 10 malam. Dia kata, tolong pergi ambil sat, kawan dia baru landing di apa ni lapangan terbang Kepala Batas. Pukul 10 dia landing. Tolong pergi ambil sat, bawa kereta dia pergi ambil. Dia kata, bang, saya ni isteri abang perempuan bang, nak bawa kawan abang tu laki-laki, apa hal ni? Allah, dia kata, lu kira ngak aku main Kuala Lumpur ni, bini dia main ambil aku. Oh, macam tu. Bini kawan dia tu main ambil dia di KLA, bawa pi minum. Dia kata, kami makan sembang di tengah malam, dia hantar saya pi hotel. Allah bang, dosa tu bang. Lu kira dosa apa dia tak? Orang yang tak ada pengetahuan agama, dia tak alert dan tak sensitif dengan hal agama, itulah jadi dia bergaduh ustaz. Dia dah, saya kata macam ni, cari jiran seorang yang laki-laki, yang perempuan, cari jiran seorang perempuan, suruh duduk di depan. Anak jiran ke yang umur berbelas tahun tu, takkan tak ada kot anak jiran. Dia kata adalah seorang anak dara tu, bawa anak dara tu duduk di depan, sagi laki-laki tu duduk di belakang. Kalau nak minum pun turun 3-3 orang. Tak nak timbul fitnah apa. Dia kata, kalau ustaz kata you tak apa. Saya tinggal anak-anak kecil-kecil duduk tidur kelempang ni. Dia kata, saya nak kena tinggal. Hak tidur kelempang tu cerita lain. Ni hak kamu nak pergi duduk dengan laki-laki tu, dua-dua orang dalam kereta, bawa dia pergi hantar hotel ni. Suami pula kata, lah hak tu pun ham kira aku main sini, isteri dia tolong ambil aku. Isteri dia budak pada hang ni, dia tak lawa pada hang ni. Orang perempuan habaq lawa pada dia, marah tu. Banyak cantik duk banding aku dengan orang lain pula. Dia gamak kata macam tu. Saya kata kat dia, itulah antara benda yang kita katakan kurang pengetahuan agama. Dia selalu nak bawa kepada krisis dalam rumah tangga, nak kelahi. Duk abang kata gini, kawan tu pergi ambil dia. Bini kawan tu ke, perempuan simpanan kawan tu ke, kan? Saya tak kata apa lah, malas nak sembang panjang. Saya kata cari anak jiran sebelah, bawa pergi. Malam ni juga saya pukul 10 hari nak blending lah tu. Dan kadang-kadang suami dia pula kata, lah hang bawa orang lain buat apa? Tengok, ada hal lain ke? Ada masalah ke? Tu yang kata suami yang dayus, Allah Ta'ala marah kat suami dia, berdosa dia, ya, dosa dia. Membiarkan isteri pergi kerja menumpang dengan teman lelaki atau pejabat tanpa sebarang cemburu. Membiarkan isteri kerap berdua-duaan dengan pemandu kereta. Itu dia, ni yang saya sebut tadi ni, ya. Ambil keputusan supaya jaga. Bukan masalah kita cemburu tu atas dasar emosi semata-mata. Yalah, suami mana tak rasa cemburu, kan? Driver kereta pejabat dia bawa isteri kita, dua-dua orang mereka saja berjalan. Tak apa hal. Jalan pula ada Langkawi tu, pergi Menahala. Contoh orang Langkawi. Kalau orang belah darat pun sama lah. Saya jangan dayus. Takut Allah Ta'ala marah kat suami. Perempuan pun janganlah sampai tahap cukup-cukuplah suami tu dengan tanggungjawab dia yang berat. Janganlah biar Allah Ta'ala siksa dia sebab perempuan.
Tuhan siksa suami sebab isteri, sengaja isteri buat macam tu, suami nak kata macam mana? Sampai tahap dia sengaja tahu dah kata suami dia tak bagi, sebab selalu kena balik tengah hari buat tu buat balik. Dia pi ke sampai dekat-dekat nak sampai Pulau Pinang baru dia telefon, bang doktor jabatan abang ni pi Pulau Pinang dengan kawan ni. La ilaha illallah. Awak hang buat macam ni, kawan abang kat saya, kalau abang awal takut abang tak bagi, dekat-dekat nak sampai baru abang. Kawan dia tu pun jenis kawan tu bisa buat lah kot macam tu. Dia kata dekat-dekat nak sampai Penang baru abang, takkan dia nak suruh balik kot, tak sampai dah. Jangan nak abang ni, kalau abang lagi dia tak bagi. Amboi, tak bagi tu ada pasal lah. Keluarga dia dengan keluarga kita bukan sama. Perasaan hati suami dia dengan perasaan hati suami ada ni bukan sama. Cemburu dia ada, tak suka dia ada, nak pi lain kali pi dengan aku lah, aku tak apa aku bawa pi lah. Ataupun ampilah waktu-waktu tertentu yang sesuai, ataupun minta dulu, bagi alasan yang kukuh. Kena pi juga bang, sebab mesyuarat ni penting bang. Pi ya, kan nak gaduh apa? Kan nak kena sign borang form ke apa ke, adalah saya memohon dengan ini untuk pergi ke Pulau Pinang, tak payah. Abang sepatah kami pun faham. Tu nak cerita kata jangan biarkan suami berdosa. Kesian kat dia pun dah banyak dah. Kesian kat kami lah, kalau tak suka kat kami hantar balik rumah mak kami. Banyak lagi situasi yang boleh digambarkan tentang permasalahan dayus ini. Biar aku sebelah. Dayus ini akan hanya disabitkan dengan lelaki jika semua maksiat dilakukan oleh isteri atau anak secara terbuka atau diketahui olehnya. Namun jika ia berlaku secara sulit, suami tidak bertanggungjawab dan suami tidak dayus. Suami tak tahu, dia buat secara senyap-senyap. Itu tak salah. Tak salah. Wahai lelaki yang beriman, jangan kita termasuk dalam golongan yang berdosa besar. Wahai para isteri dan anak-anak perempuan, jika anda sayangkan suami dan bapa, janganlah memasukkan mereka ke dalam kategori dayus yang tiada ruang lagi untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangilah, jagailah diri dan keluargamu daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu a'lam. Itulah dia 10 jenis manusia yang Allah tak terima sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan dayus itu. Wallahu a'lam. Ampun maaf kalau ada salah dan silap, terkasak bahasa, tersalah bicara dan terlanjur kata. Aqulu qawli haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min 'amalin la yurfa', wa min du'ain la yusma', wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.